Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang dengan perkembangan sistem penghantaran yang akan dipertingkat selari perkembangan ekonomi digital. Perincian lanjut bersama Vanessa Mering. Ya, Tun Julia, Sarawak akan mempertingkat sistem penghantaran bagi memenuhi kebergantungan yang semakin meningkat terhadap e-dagang agar selari dengan perkembangan ekonomi digital. Menurut Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg, ia terutama perkembangan ekonomi digital e-dagang memerlukan logistik yang efisien, terutamanya untuk tujuan penghantaran barang termasuk melibatkan kawasan luar bandar. Jelas Datuk Patinggi Abang Johari, ke arah itu kerjasama strategik bersama penggiat logistik juga diberikan perhatian supaya pembeli dan peniaga dapat menikmati perkhidmatan penghantaran yang lebih baik. Datuk Patinggi Abang Johari berucap demikian di Wisma Bapa Malaysia Petrajaya Kuching semasa melancarkan satu aplikasi e-dompet baharu yang dikenali sebagai DiBazaar. Beliau juga yakin apabila perkhidmatan logistik dimantapkan, maka tidak mustahil produk yang dipromosi melalui aplikasi tersebut dapat diperluas dengan lebih cepat, sekaligus menjadikan aplikasi DiBazaar ini lebih kompetitif dengan aplikasi sedia ada masa kini. Terdahulu berucap pada majlis sama, Ketua Pegawai Eksekutif yang juga pengasas DiBazaar, Ken Ho, berkata dalam tempoh percubaan 10 bulan lepas, pihaknya kini mempunyai pengguna yang mencecah 23,000 pengguna berdaftar dan lebih daripada 2,700 peniaga. Aplikasi DiBazaar merupakan idea anak Sarawak dengan cara pembayaran menggunakan SP Global milik Sarawak yang sebelum ini dikenali sebagai Sarawak Pay, dicipta oleh Sains Pakar Teknologi Maklumat milik Sarawak. Sejumlah 8.6 juta ringgit diperuntukkan menerusi Kementerian Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak di bawah Program Usahawan Mikro Kebajikan tahun ini. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan memberitahu peruntukan itu adalah untuk pembangunan pasaran dan pemasaran produk, pembangunan projek keusahawanan serta pembangunan latihan, kemahiran dan kerjaya kepada usahawan mikro. Datuk Amar Awang Tengah menjelaskan program usahawan mikro kebajikan adalah untuk membantu penerima bantuan kebajikan yang masih produktif dari segi ekonomi melalui latihan keusahawanan dan bantuan kewangan agar mereka boleh berdikari dan tidak lagi bergantung dengan bantuan kebajikan. Beliau memaklumkan setakat ini seramai 21 usahawan telah berjaya dalam program tersebut. Datuk Amar Awang Tengah berkata demikian ketika merasmikan Hari Kebersamaan ke arah kesejahteraan di Kuching. Tambahnya, Sarawak tahun ini juga membelanjakan sejumlah 96.9 juta ringgit untuk dimanfaatkan oleh 19,271 warga emas. Selain itu, bagi memastikan kanak-kanak berkeperluan khas diberi latihan kemahiran, kerajaan menyediakan dana 9.9 juta ringgit menerusi 55 pertubuhan pemulihan dalam komuniti. Kerajaan juga katanya telah membelanjakan sejumlah 52.8 juta ringgit kepada 41,119 orang kurang upaya berdaftar di negeri ini menerusi bantuan kewangan. Jabatan Muzium Sarawak JMS mengambil inisiatif bekerjasama dengan beberapa universiti awam dan agensi luar negara bagi menjalin hubungan dalam beberapa bidang yang dipersetujui menerusi satu memorandum persefahaman MOU baharu. Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah memberitahu langkah ini sejajar dengan visi jabatan berkenaan iaitu a globally engaged Centre of History and Heritage by 2030. Kerjasama ini kelak melibatkan kajian-kajian yang telah dijalankan oleh pihak JMS, Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Universiti Teknologi Mara Cawangan Sarawak UiTM dan Heritage Conservation Centre Singapura HCC. Harapan kita dengan kolaborasi seperti ini dan yang melibatkan experts in the field, kerana kedua-dua universiti di Sarawak ini mereka pun ada unit-unit tertentu yang menjurus kepada membuat penyelidikan berkenaan dengan kebudayaan, berkenaan dengan warisan.
Beliau berkata demikian selepas menyaksikan MOU di Kuching. Terdahulu dalam ucapannya, beliau berharap hasil perbincangan itu dapat membuka ruang untuk bekerjasama dalam bidang penyelidikan antara pihak terlibat pada masa akan datang. Melalui kolaborasi bersama itu, ia sekaligus memberi peluang untuk saling berkongsi kepakaran selain idea baharu, teori dan metodologi penyelidikan. Kadar kebolehpasaran graduan di Universiti Teknologi Sarawak UTS adalah yang tertinggi di Malaysia pada kadar 99.1%. Pengerusi UTS Dr. Anwar Rapai memberitahu antara faktor yang menyumbang kepada kebolehpasaran yang tinggi ini adalah UTS bukan sahaja menjurus kepada akademik tetapi turut menekankan kemahiran yang diiktiraf oleh kedua-dua industri tempatan dan antarabangsa serta Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK. Ini mesej yang paling penting kepada para pelajar kita. Kalau nak dapat kerja cepat, masuk UTS. Sebab 99.1% of the employability rate. Ada sebabnya. Sebabnya ialah disebabkan kursus di sini bukan hanya menawarkan basic degree, tetapi banyak kursus-kursus berbentuk sijil profesional yang lain supaya kelayakan mereka lebih tinggi daripada pelajar-pelajar daripada universiti yang lain. Dedahnya 80% program yang ditawarkan di UTS telah dianugerahkan akreditasi penuh oleh Agensi Kelayakan Malaysia MQA. Dari segi hubungan antarabangsa pula, UTS turut bekerjasama dengan lebih 29 buah universiti antarabangsa dari 12 negara dalam pengajaran dan pembelajaran serta kerjasama melalui penyelidikan. Beliau juga mendedahkan UTS juga telah dianugerahkan penarafan Malaysia Research Assessment selain turut mengeluarkan sebanyak lebih 200 geran penyelidikan 2013. Dr. Anwar yang juga Menteri Muda Pendidikan Sains dan Penyelidikan Teknologi berucap di Majlis Pelancaran UTS di Sibu. Beliau juga menegaskan UTS akan memfokuskan usaha menambah jumlah pelajar UTS agar lebih ramai anak Sarawak mendapat pendidikan tinggi mereka di UTS dan menggunakan fasiliti yang telah disediakan oleh Kerajaan Sarawak di universiti itu. Ujarnya, Kerajaan Sarawak telah melabur dalam jumlah yang tinggi semata-mata untuk melihat universiti yang dilahirkan untuk kepentingan kepada anak-anak Sarawak. Dengan itu, sekian perkembangan berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Tun Julia di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Vanessa. Baiklah.